Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada hari ini kita dapat lagi menyambung pembelajaran kita. Pada hari ini kita akan melihat pendidikan akhlak. Sebenarnya saya rasa kita belum pernah masuk lagi, sebabnya pada hari itu kita punya pembelajaran masa tidak mencukupi, jadi saya mengambil pelajaran yang penting saja. Jadi akhlak ni sebenarnya mudah saja. Pelajaran yang pertama iaitu mengenai pekerja produktif negara cemerlang. Dia akan membincangkan iaitu bagaimana ciri-ciri seorang Muslim yang produktif dan apakah kesannya apabila seorang Muslim itu tidak produktif, kesan pada diri sendiri dan juga negara, dan juga apakah tanggungjawab kita sebagai seorang Islam. Dan kita akan melihat pada tajuk juga, tajuk sebagai seorang peniaga yang cemerlang. Baik, pada hari ini kita lihat pada pelajaran pertama, pekerja yang produktif negara cemerlang. Iaitu ceritanya, iaitu Islam menyeru umatnya agar bersifat rajin, bekerja dengan bersungguh-sungguh, berkualiti dan produktif. Orang Islam belum dapat memenuhi keperluan sendiri secara bebas dan masih banyak bergantung kepada bangsa lain. Ini bukan bangsa ni, pada agama lain. Kebergantungan ini akan berterusan sekiranya orang Islam tidak produktif atau berkualiti rendah. Sememangnya diakui kalau orang Islam di Malaysia saja masih tidak mampu untuk mengeluarkan produktiviti. Bukan di Malaysia sahaja sebenarnya, di seluruh dunia. Kata-kata Nabi yang tentang umat Islam yang akan menjadi buih di lautan yang terlalu banyak, yang tidak akan memberikan hasil apa-apa pun sudah menjadi sekarang. Ya, pelajaran ni dah baca pun, tapi kita ulang balik semula sebabkan hari itu tidak berapa banyak kita baca. Pengertian mengenai pekerja produktif. Pekerja produktif adalah pekerja yang mempunyai ciri-ciri yang berkualiti dan berkeupayaan menghasilkan sesuatu yang kreatif serta lebih daripada biasa. Ia dapat menghasilkan sesuatu yang diharapkan dalam waktu yang singkat. Produktif ni maknanya bahasa Inggeris ni. Pekerja yang pekerja yang boleh mengeluarkan sesuatu, pekerja yang boleh menghasilkan sesuatu yang baik. Itu produktif lah. Kreatif maknanya mempunyai pelbagai cara dan idea. Pekerja yang boleh mengeluarkan hasil produktif dengan pelbagai cara dan idea. Baik, itu pengertian mengenai pekerja produktif. Baik, sebenarnya dalam Islam pun memang menganjurkan umatnya supaya kita bekerja dengan baik, berkualiti dengan baik. Antara dalil-dalilnya ialah firman Allah Subhanahu Wa Taala, Bismillahirrahmanirrahim, wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun saturadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Surah Taubah. Artinya, dan katakanlah wahai Muhammad, beramallah kamu akan segala yang diperintahkan, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang yang beriman akan melihat apa yang kamu kerjakan, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui perkara-perkara yang gaib dan yang nyata. Kemudian ia akan menerangkan kepada kamu apa yang kamu telah kerjakan. Ni suruhan Allah Ta'ala. Dia sebut beramal, wa qul i'malu, dan beramal lah. Amal ni bahasa Melayunya maksudnya bekerja. Beramal bukan sekadar maksud beramal dalam segi ibadah, sebab kita ini daripada bangun tidur sehinggalah tidur semula, semuanya adalah ibadah. Mandi kita ibadah, gosok gigi kita ibadah, melakukan solat itu ibadah khusus, makan itu pun beribadah, beribadah. Kemudian kita pergi kerja, itu pun dikira beribadah. Jadi Allah Ta'ala memang menyuruh kita melakukan amal-amal yang baik, kerana Allah Ta'ala akan melihatnya di hari akhirat nanti, dan rasul-rasul dan juga orang-orang mukminun. Hari akhirat nanti dia tunjukkan apa yang kita buat pada pukul 5 petang, apa yang kita buat pukul 1 petang. Tengok-tengok pukul 5 petang kita pun tidur, bangun pukul 7 petang. Pukul 7 mulalah sibuk nak pergi pasar malam. Ditayangkan video apa yang kita buat pada pukul 7 malam, tengah pergi ke pasar malam. Itik balik, ayam balik, kambing balik, kita pergi ke pasar malam. Malu kita depan Allah Subhanahu Wa Taala. Dua, daripada Aisyah radhiyallahu anha berkata,
Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan ay yutqinah." Riwayat Imam At-Tabrani, artinya sesungguhnya Allah menyukai seseorang kamu apabila dia bekerja dalam satu pekerjaan, dia melakukannya dengan tekun. Yutqinahu, tekun, bahasa Arab ni. Faktor, iaitu sebab. Faktor ni sebab. Sebab faktor-faktor yang mempengaruhi produktiviti kerja. Ini terlangkau ni, patutnya dirapat. Untuk mencapai produktiviti tinggi perlu disokong oleh faktor berikut. Yang pertama, pendidikan, mesti ada ilmu. 2, kemahiran dan latihan. 3, sikap dan etika kerja. 4, tahap pendapatan. Ini nak mulakan kerja dengan ada modalnya. 5, keselamatan sosial. Ini sosialnya masyarakat. 6, teknologi. 7, tahap suasana sosial dan kerja. 8, motivasi. Ini dia bagikan satu-satu perkara yang mudah untuk kita fahami macam mana kita nak menjadi seorang yang produktif. Pelajar saja cukuplah. Pelajar hendak menjadi pelajar yang produktif. Bagaimana? Kemudian, apakah yang menyebabkan produktiviti orang Islam ini amat rendah? Antara punca produktiviti orang Islam rendah adalah 1, jumlah orang Islam yang terlibat dengan perusahaan dan perniagaan masih sedikit, umpamanya dalam perusahaan makanan halal. Sebenarnya umat Islam ramai yang berniaga, ramai. Tapi kebanyakan perniagaan yang dilakukan adalah perniagaan jenis yang sama. Ya. Sebagai contohnya, meniaga makan. Bukan salah, tapi kita mengambil yang mudah sebenarnya. Fardu kifayah kita tertinggal. Perusahaan bagi contoh perusahaan makanan halal ni, iaitu sumber makanan halal seperti sembelihan ayam. Ayam tu yang membelanya sebenarnya bukan orang Islam. Yang tukang sembelihnya pun kita pun tak pasti. Tapi sebenarnya kita ambil yang mudah aja. Niaga makan yang sudah siap. Kalau kenderaan pun kita pun tak ada yang mengeluarkan hasil seperti tayar, besi, pintu, tempat duduk dan enjin macam tak ada. Kita tak ada ya. Kita banyak bergantung kepada bangsa lain, agama lain, bangsa lain. 2, kurang pengetahuan dan pengalaman akan menyebabkan rendah dan daya kreativiti, daya reka dan tidak inovatif kebolehan mereka cipta. Kita kurang ilmu dan pengalaman. Oleh kerana kita kurang ilmu, kita pun takut. Kita tak ada pengalaman, kita pun takut. Ya, kita takut untuk melakukan pekerjaan tersebut. 3, kurang menyedari bahawa perusahaan dan perniagaan juga merupakan ibadah dan amal soleh, malah menjadi fardu kifayah kepada orang Islam. Kita tidak sedar bahawa sebenarnya meniaga ini adalah satu amal seperti yang saya katakan tadi, dan juga adalah fardu kifayah. Kita sebenarnya lebih kepada untuk cari makan saja, kita bukan melaksanakan yang fardu kifayah. Yang keempat, kerana kurang galakan dan sokongan daripada orang Islam sendiri. Orang Islam sendiri tak nak beli dengan orang Islam. Kenapa? Kerana rasakan jualan ni yang dilakukan oleh orang Islam mahal, ataupun dia kata orang itu sombong lah, apalah. Sokongan tak ada sebenarnya. Dan kalau kita nak buka perniagaan pun selalu kita ditakut-takutkan. Ya, ditakut-takutkan oleh orang lain. Baik, yang kelima, tidak menyedari peranan orang Islam sebagai pelopor, penggerak dan pemimpin dalam semua bidang kehidupan termasuk dalam bidang perniagaan. Sebenarnya umat Islam dahulu adalah pencetus kepada penggerak kepimpinan semua perkara. Orang Islam sebenarnya lebih moden dahulu dalam bidang sains, bidang perniagaan, bidang reka cipta. Kalau ditanya siapakah yang mencipta kapal terbang yang pertama, sebenarnya orang Islam. Pada zaman di Spanyol dahulu, Alfinas. Kemudian diambil oleh siapa? Diambil oleh orang barat. Ilmu-ilmu itu dibawa ke barat. Perubatan, siapakah? Iaitu antara contohnya Ibn Sina. Akhirnya namanya pun diambil medicina dan medicine akhirnya. Cara untuk meningkatkan produktiviti orang Islam, terdapat beberapa cara untuk meningkatkan produktiviti. Yang pertama, tidak membuat perkara yang sia-sia dan membuang masa. Jangan leka dan cuba membuang masa. Sibuk dengan yang bukan-bukan saja, banyak berkhayal. 2, tidak mengabaikan kewajipan kepada Allah. Anggaplah suatu pekerjaan itu sebagai satu kewajipan. 3,
3. Datang lebih awal ke tempat kerja. 4. Fokus pada satu tugas. 5. Elak membuat 2 kerja dalam satu masa. 6. Dulukan kerja mengikut urusan masa yang disusun mengikut keutamaan. 7. Jadikan kerja yang berat sebagai satu cabaran dan ujian. 8. Memberi latihan dan motivasi kepada pekerja. 9. Bersungguh-sungguh dan istiqamah. Ini diberikan bagaimana cara-caranya untuk kita sebagai orang Islam untuk cuba untuk meningkatkan kita punya keberhasilan dalam mengeluarkan produk. Baik, kita sambung pada pelajaran yang kedua. Sebenarnya pelajaran yang pertama tu kita dah baca, tapi sekadar saya ulang saja. Mungkin ada yang sudah terlupa.